Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hadir dan meneruskan majlis ilmu, dan kita masih lagi membincangkan tentang tajuk khabar ahad dalam masalah akidah. Sebagaimana yang kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis ahad merupakan majoriti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kutubus sunnah, dan hadis mutawatir itu sangat sedikit hadis yang untuk dikatakan sebagai mutawatir. Kenapa hadis mutawatir itu sedikit? Kerana memang pembahagian mutawatir dan ahad ini pembahagian yang kemudian yang dilakukan secara teori oleh ulama kalam, bukan pembahagian yang asli ada pada ilmu hadis yang dilakukan oleh ulama hadis. Ulama hadis sejak berkurun tak pernah bincangkan mutawatir ataupun ahad. Mereka tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tak hiraukan dan tak kisah pun tentang mutawatir atau ahad untuk beramal. Walaupun mereka tahu ada hadis tertentu yang tahap pensabitannya lebih kuat daripada hadis yang lain kerana banyak jalan. Namun mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk menolak dalam beramal dengan hadis ahad. Okey. Anda rasa kita tak perlu ulang kat situ, kita terus masuk pada apa yang tercatat di buku kita pada muka surat 47. Cetakan Jakim Syarah Aqidah Tahawiyah jilid yang kedua. Okey, sekalipun hadis ahad ada kemungkinan mengandungi benar dan dusta. Betul lah. Manakala hadis mutawatir mana ada yang tak sahih. Hadis mutawatir confirm sahih. Hadis ahad yang ada hadis yang hasan, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', semua ni hadis ahad. Mana hadis dalam kategori sebabkan dia tak diriwayatkan secara mutawatir lah namanya ahad. Jadi sekalipun hadis ahad ada kemungkinan mengandungi benar dan dusta, akan tetapi membezakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif tidak akan dapat dilakukan oleh seseorang melainkan setelah dia memperuntukkan masa yang lama untuk meneliti hadis, mengkaji perjalanan hidup para perawi supaya dapat melihat keadaan dan kata-kata mereka serta perhatian mereka yang tinggi daripada terlibat dengan penyelewengan dan kezaliman. Ini ayat umum lah. Walaupun hadis ahad ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang dusta, ada yang maudhu' dan palsu, tapi ulama tak kata terima semua hadis. Mana ada orang kata terima semua hadis? Sebab tu ada ilmu hadis yang membezakan antara yang sahih dan tidak sahih. Jadi ulama yang mengkaji hadis ni pula selain daripada kaedah mereka yang sangat utuh dan kukuh untuk memastikan
keaslian hadis Nabi SAW, mereka juga siang malam mengkaji hadis. Mereka habiskan duit. Imam Bukhari rahimahullah, ayahnya tinggalkan 1 juta dinar. Semuanya diperuntukkan untuk tuntut ilmu. Tak ada duit yang mereka, kita tengok ashabul sunan ataupun ashabul kutub tis'ah, semua sekali, dan juga perawi-perawi sebelumnya, pernah ke ada cerita mereka ambil kredit daripada karangan mereka ataupun ambil royalty daripada karangan buku-buku zaman dulu? Tak ada. 1 sen pun mereka tak minta upah. Malah Al-Fudhal bin Dukain dan beberapa ulama yang disebutkan pernah mengambil upah dengan upah yang sedikit, dikritik oleh ulama hadis. Kenapa ambil upah? Mengajar hadis kenapa nak ambil upah? Sekadar untuk cukupkan keperluan hidup. Yang miskin sekalipun ada kritik. Jadi ilmu hadis bukan dimasuki oleh golongan yang nak kaya raya. Orang yang nak kaya, nak senang, tak datang, tak belajar ilmu hadis. Sebab ilmu hadis ini perlukan pada pengorbanan. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan segala-galanya. Sebab tu orang-orang yang tidak kuat jiwanya, dia tak nak ilmu hadis. Walaupun dia ingin agama, dia nak beragama, tapi kalau jiwa dia tak kental, dia takkan belajar ilmu hadis. Kerana dia tahu ilmu hadis itu ilmu yang memerlukan pengorbanan. Zaman kita senanglah, kita buka laptop hafal. Zaman kita cerita zaman ahli hadis pada zaman dahulu. Itu pun ilmu hadis antara ilmu yang tough pada zaman kemudian ini. Taklah semua, taklah katakan paling tough. Kadang-kadang ada ilmu lain dalam bab tertentu, tapi antara ilmu yang paling berat untuk difahami. Orang nak bercakap tentang hadis, dia tak boleh nak baca kemudian dia cakap. Tak boleh. Tak mungkin boleh bercakap tentang ilmu mustalah hadis dengan dia baca 1 hari 2 hari. Tak mungkin, sebab dia kaedah yang sangat kompleks yang perlukan kepada mafhum, kefahaman yang mendalam berkaitan dengan ilmu tersebut, sama ada bab dirayah atau bab riwayah ataupun asalkan berkaitan dengan hadis, memang agak berat. Sebab tu bagi golongan orang-orang soleh yang nakkan orang buat kebaikan, tapi dia nak bercakap tentang hadis, akhirnya berlakunya orang soleh yang berdusta dalam hadis. Dia nak sampaikan agama juga, dia nak ceramah juga, dia nak ajak orang baik juga. Takkan dakwah ni hanya untuk ahli hadis je. Orang bidang lain pun nak dakwah. Tapi silapnya ada orang yang tidak mahu turut, tidak mahu ikut dan belajar dengan ulama hadis. Wujudlah orang-orang yang bercakap dengan semahunya. Bermula dengan bercakap dan keluarkan hadis, lama-lama pengikut akan tanya, hadis ni sumber daripada mana? Last sekali timbulnya kaedah, tak apa, amalan asalkan baik, hadisnya sahih tak sahih tak apa, asalkan benda tu baik. Apa salahnya benda baik? Lama-lama sampai pada tahap kata tak perlu hadis, mula tak asalkan baik. Kemudian bila berlakunya makin lama asalkan baik, buatlah hadis. Jadi hadisnya apa? Dhaif, palsu. Anak buah tanya pula, takkan hadis buat kita palsu dengan lemah aja? Amalan kita penuh dengan asyik-asyik kena palsu lemah. Memanglah kita kata tak perlu pada hadis, tapi tak sedap pula bunyi. Hadis asyik lemah dan hadis maudhu', hadis kebaikan hadis lemah. Jadi timbulnya seterusnya kata, tak apa, mereka tu sahih mereka kerana mereka belajar sanad. Kita mimpi direct jumpa Rasul. Sanadnya lagi tinggi, sanad lebih tinggi. Jadi direct jumpa dengan Nabi SAW. Mula-mula dakwa jumpa dalam mimpi, lama-lama jumpa live, jumpa secara yaqazah, masa sedar. Puncanya kenapa? Punca kerana awak pertama tadi tidak berjaga-jaga dalam hadis. Timbul lagi persoalan seterusnya, dia tak nak tengok sanad, yang tu masalah sanad. Lama-lama apa yang
Takkan Nabi cakap dalam mimpi dengan yaqzah. Lain pula dengan apa yang dalam hadis yang diriwayatkan dengan cara yang sahih. Oh, tak. Kami agama yang tu ikut ahli syariat, ikut Nabi tu. Kami direct dengan Allah. Timbulnya ahli makrifat. Makin lama ahli makrifat lah sekali jadi ahli hakikat. Dia dengan Allah adalah sama. Wujudlah golongan ittihad dan hulul dan sebagainya. Puncanya bermula daripada ilmu dan kejahilan. Apa perkara ini? Kita tengok dalam Imam Ibn Jauzi ada sebut dan ramai ulama hadis sebut. Punca timbulnya golongan batiniyah, hulul, ittihad dan golongan ni semua, punca berasal daripada tidak berhati-hati dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul dalam beragama ni, kalau dari awal lagi kita berhati-hati, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Tersilap bila kita berhati-hati, kita akan balik semula. Kadang-kadang kita cuba nak amalkan yang sahih. Cuba yang sahih. Kita dengar ustaz cakap sahih, datang yang lain kata tak sahih. Kita jadi sahih ke tak sahih? Tapi itulah kedudukan kita. Fikir cari sahih tak sahih kat situ. Dia tak ke depan lagi. Jumpa saja sahih, alhamdulillah. Jumpa tak sahih, kita tinggalkan. Itulah kedudukan ahli sunnah wal jamaah. Berbeza daripada orang yang tidak berhati-hati. Dia amal apa suka hati. Sahih tak sahih tak peduli. Yang penting yang sokong apa aku buat tu jadi sahih. Yang tak sokong itu perlu ditakwilkan atau perlu dikatakan dengan takwilan-takwilan yang sesuai dengan kehendak pelaku ataupun kehendak pengamal. Sebab ahli sunnah wal jamaah sangat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bererti ahli sunnah dan orang yang ikut sunnah ni dia alim semua benda, tak ada. Mana ada orang alim? Mana orang tahu semua perkara? Mana ada orang yang mengaku diri sebagai ahli sunnah mengatakan aku paling tahu sunnah, kamu ni bid'ah, kamu tak ada ilmu? Mana ada? Kita nak cerita kita sunnah kerana kita mahukan daripada amalan kita perlu kita perhatikan sunnah tersebut. Kita nak cek sumbernya, kita nak berhati-hati, dasar berhati-hati dan inginkan yang benar, bukan kerana dasar nak menyatakan kami ni lebih hebat, kalian semua ni semua ahli bid'ah, semua tak tahu apa, kami saja yang belajar. Bukan itu maksudnya. Sebab tu kita mengiktiraf sebahagian daripada orang-orang yang memiliki kepakaran ilmu yang lain. Kita iktiraf kewujudan tersebut. Namun bila kita iktiraf keilmuan yang ada pada setengah orang, tidak menjadikan kita menggadaikan prinsip kita untuk mencari yang hak dalam ilmu, dalam pelajaran hadis. Cuma biasanya kalau kita yang selalu tanya tentang dalil, tanya tentang semua, dia tak disenangi oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Kalau orang ada ahli, orang tanya dalil, dia risau apa? Risau apa? Baca je lah. Orang ada dalil, hafal semua dalil, dia masa contoh dia ringkaskan, tak ada masa nak cerita. Lepas tu ada masa tanya. Orang tanya, risau apa? Jawab je lah. Sebab memang dia hafal dan tahu dalil, cuma masa tidak mengizinkan, keadaan tak mengizinkan. Bila orang tanya tu dia bersyukur, terima kasih. Biasanya yang marah orang tanya dalil ni sebab apa? Sebab memang tak ada dalil. Kau tanya juga. Jangan buat malu muka aku. Itu yang jadi masalah. Ramai orang marah kalau ditanyakan dalil. Kalau fitrahnya dan secara biasanya tak ada siapa yang marah kalau orang tanya tentang dalil. Tak ada siapa marah. Sebab apa? Dalil ni kena yang mulia. Tanya keaslian satu benda. Orang jual jam, kalau jam tu asli, orang tanya asli tak? Asli. Dia tunjuk lagi kan. Oh, dia ada dalil dia. Tengok asli. Tengok ni. Ni macam ni. Ni timbul, yang ni tak timbul. Geng jam ni tahulah. Tengok yang ni macam lambang terbalik. Kat sini ada berapa line. Semua dia tahu. Sebab dia benda asli. Yang marah ni siapa? Yang jual jam palsu, tiruan. Nampak macam jam mahal. Bila orang tanya tentang keaslian, tanya ni tu, dia marah. Kau nak beli ke tak beli? Pasal orang terima macam tu je. Pasal orang beli je. Mana orang nak beli? Kecuali orang tak kisah. Kami tak kisah. Palsu tak palsu. Yang penting kami nak jam. Tak apalah yang nak jam palsu, silakanlah. Jadi dua mazhab. Mazhab yang jam ori dan jam palsu. Selesai. Masalah geng jam palsu, dakwa kami adalah geng jam asli. Itu masalah yang besar. Kalau mengaku tak apa, kami geng jam palsu, tak ada masalah lah kan. Tak ada syak lah.
Kami. Tapi yang jadi masalah, semua berebut kata inilah dia jam asli. Okey, lain cerita itu. Okey. Mereka okey, jadi hadis ahad, walaupun ada hadis ahad yang sahih, ada yang tidak sahih. Malah ada sampai tahap palsu bila secara ahad. Hadis yang mana ada kemungkinan penipuan berlaku. Namun ulama hadis tidak menerima hadis ahad begitu sahaja. Ilmu hadis terbina di atas berhati-hati. Mereka berhati-hati. Mereka kaji sanad, mereka kaji perawi satu persatu, keadaan sanad seperti mana yang kita dah bincangkan, dengan syarat-syarat hadis sahih mereka dah kaji. Lepas hadis sanad matan tu sahih, mereka bandingkan pula dari segi matan bertentangan atau tidak dengan matan yang lain. Kalau dianggap sebagai bertentangan, ada ilmu nak gabungkan, nak tahu macam mana, adakah ada perbezaan, tengok pada tarikh. Mungkin ini tarikh berlaku kemudian, ini tarikh yang terdahulu berlakunya nasah dan mansuh. Mungkin kerana hadis ini diriwayatkan secara separuh, tidak diriwayatkan secara sempurna, kerana ada orang hafal hadis dia tak hafal keseluruhan, dia hafal sebahagian daripada hadis, sebahagian yang lain diriwayatkan oleh yang lain. Bila gabungkan, nampak hadis makna secara syumul, secara menyeluruh kandungan hadis. Dan hadis takkan bertentangan prinsipnya, sebab hadis ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kerana dia wahyu daripada Allah, maka penyampaian Nabi terhadap agama Allah merupakan penyampaian yang maksum. Nabi tak tersalah dalam menyampaikan agama. Nabi mungkin tersalah dalam sifat kemanusiaan. Nabi ada dua sifat, satu sifat kemanusiaan, satu sifat kerasulan. Sifat kemanusiaan, sifat kerasulan Nabi takkan salah. Bab Nabi kata kul innama ana basyarum mislukum. Ini sifat kemanusiaan, aku manusia seperti kamu. Tak ada kata Nabi tak makan ke tak minum ke tak tidur ke tak penat, tak ada. Nabi manusia seperti kita. Cuma yuha ilayya, Nabi diberikan wahyu. Ini sifat kerasulan. Bab wahyu Nabi takkan salah, tak ada sikit pun salah. Habis Nabi tu salah solat, Nabi salah solat sebab Allah nak betulkan solat Nabi SAW. Nabi ketika Nabi buat satu kesilapan dalam bab agama, memang Allah SWT inginkan perkara itu ditakdirkan berlaku pada Nabi kerana hikmah-hikmah yang ada di sebaliknya. Allah nak sampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sampaikan ilmu agama, Nabi tersalah, Nabi sampaikan ilmu agama salah, tak berlaku. Tidak berlaku. Sifat kemanusiaan Nabi, ya, Nabi manusia, boleh melakukan kesilapan. Namun Nabi bukan orang yang kekal dalam melakukan kesilapan. Nabi buat salah, Allah tegur. Nabi silap, Allah tegur. Nabi akhlak, dari segi kedudukan Nabi akhlak yang paling tinggi. Dari segi akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kerasulan Nabi tak ceritalah, maksum. Sifat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi akhlak yang paling sempurna, dan Nabi orang yang paling sempurna mengamalkan Al-Quranul Karim kerana khuluqul Quran. Namun dalam keadaan manusia yang paling sempurna sekalipun, kerana Nabi seorang manusia, kadang-kadang Nabi buat kesilapan dalam bab kemanusiaan. Dan kesilapan tadi bukanlah kesilapan yang disengajakan, dan ianya bukan kesilapan yang berulang, bukan kesilapan yang tidak diikuti dengan taubah. Nabi sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertaubat kepada Allah. Nabi bertaubat, Nabi buat dosa besar ke? Tak. Allah suruh. Allah kata, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Itu arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi seterusnya kita baca, mereka ini kalau ditakdirkan hendak dibunuh, mana orang ahli hadis, mereka tetap tidak akan membenarkan seseorang mengada-adakan sesuatu terhadap Rasulullah. Ahli hadis ni, mereka takkan biarkan orang tipu hadis Nabi SAW sampai hari kiamat. Ada di kalangan mereka dipenjarakan hanya kerana menyampaikan perkara yang sahih. Kalau ikutkan senang, duduk diam, cari tempat yang selesa, cukup. Tapi kebanyakannya yang menyampaikan perkara yang sahih di zaman waktu-waktu tertentu, mereka ini tidak disenangi ketika menyampaikan yang hak, melakukan nahi mungkar. Bila buat nahi mungkar ni orang tak senang.
Zaman Imam Ahmad, orang nak elak bila dekat takut dipancung. Zaman Ibn Taymiyah, sama, orang nak elak daripada dia takut dipancung, takut terpalit. Dan berlaku hingga ke zaman mana-mana. Ada putus kawan, tak nak berhubung. Sebab apa? Sebab kau ngajar tempat tu, nanti orang kaitkan aku pula dengan itu dan sebagainya. Berlaku banyak. Sebab perkara ini berlaku sampai bila-bila. Jadi mereka ini kalau ditakdirkan hendak dibunuh, mana kalau orang nak bunuh sekalipun, suruh dia tipu hadis Nabi SAW, ahlul hadis. Ini cerita pada zaman ulama hadis. Mereka tetap tidak akan membenarkan seseorang mengada-adakan sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Tengok, nak adakan hadis palsu untuk mewujudkan satu amalan, mereka berjuang sampai korbankan nyawa. Tak ada masalah, mereka nak korbankan apa sekalipun untuk pertahankan hadis Nabi SAW. Apatah lagi ada orang yang ajar tak payah hadis Nabi pun boleh beramal. Tak ada kualiti langsung hadis. Zaman dulu, kenapa mereka tetap zaman dulu ada perawi, ada yang ditangkap kerana mendusta, kerana dia buat hadis targhib dan tarhib, fadail surah, fadilat surah, ditangkap, dipenjarakan, malah dibunuh. Ada setengah kerana nak galakkan orang baca Al-Quranul Karim yang confirm sahih, yang memang amalan yang sahih, tapi ditangkap kerana apa? Kerana memalsukan hadis. Dan mereka ini, kenapa mereka palsukan hadis? Mereka nak orang beramal dan mereka nak orang pegang dengan hadis. Mereka nampak ada kuasa hadis, adanya autoriti dalam hadis tersebut untuk menetapkan suatu amalan supaya orang beramal. Zaman sekarang sampai ke tahap tak perlu hadis, tak apa. Tak ada hadis, tak apa. Hadis ada tak ada, kita boleh buat. Asalkan kita rasa baik. Dulu benda yang dah confirm sahih, datangkan hadis-hadis yang menceritakan kelebihan, ditangkap. Zaman sekarang tak payah ada hadis pun tak apa, asalkan baik. Lepas tu datang hadis kemudian. Tak stop kat situ. Orang tanya hadis mana? Hadis mana? Pergi kat situ tanya. Maka wujudlah fadilat yang lebih tinggi. Amalan dibuat, amalan sambutan, amalan awal doa awal tahun, akhir tahun. Buat. Lepas tu orang tanya hadis mana? Jumpa. Mana orang terima tak hadis? Orang awam sampai bila-bila pun nak ikut mana-mana ustaz pun saya tanya, hadis ada? Tak ikutlah, tak kira grup mana sekalipun. Pergi ikut sekali, pergi minta kat kubur mana ke, dia tanya, hadis ada? Ada. Oh ada, boleh sebenarnya. Yang menipunya yang bawa. Orang awam dia ikut je kat mana-mana, mereka nak kebaikan. Mereka kan sentiasa bertanya. Maka wujudlah kelebihan-kelebihan yang diada-adakan. Dulu amalan yang sahih dibuatkan, dicarikan dalil. Sekarang amalan tak sahih, buat dalil, pahalanya berganda-ganda lebih daripada yang sahih. Ini yang berlaku dan telah berlaku pada sejak lama sebenarnya, sampai zaman sekarang. Sekarang ni ada apa lagi? Adab-adab yang dibuat-buat. Apa? Naik gunung apa? Naik gunung mandi dengan jerai. Mandi di telaga apa saya. Saya minta maaf. Pengurusi kita hantar mesej kat saya buka. Tak boleh nak masuk sebab handset saya ada masalah lain sikit daripada ni. Jadi saya nampaklah kata mandi tajuk cantik nampaklah. Saya baca kejap. Alang-alang kita komen sikitlah. Mandi tak khurafat, ia bergantung kepada niat. Betul lah, mana ada mandi khurafat? Mandi khurafat ke? Hari-hari mandi kat rumah, mana khurafat? Tapi kalau mandi kat kaki gunung, kata ni adab naik ke ni, pergi ke tempat wali sekian dan sekian, ni adabnya. Nak tanya ni apa lagi? Memang mandi tu kerana nak ziarah. Tuan-tuan pernah pergi tengok orang pergi tengok haji agama Buddha. Tak kira pergi kat Buddha Gaya ke,
Pokok dia pokok Bodhigaya atau pergi Lambini, pergi mana buat haji, mana lawat tempat Buddha lahir, tempat Buddha pokok Buddha tree, pergi ke tempat Buddha meninggal semua sekali. Itu nama haji, the pilgrim of Buddhist, mana of Buddhism. Mana tengok macam mana pengamalannya. Pergi ziarah tempat orang meninggal semua sekali, dan pergi dengan adab-adab, dinamakan sebagai pilgrim. Betul aja sebutnya betul? Macam mana? Pilgrim, haji. Tuan-tuan jangan ketawakan saya bahasa Inggeris. Sebab tu saya tak cakap bahasa Inggeris. Baca boleh faham, tapi nak sebut jadi malu sebab selalu salah. Mengaku daripada awal saya mengaku benda ni. Disebut sebagai pilgrim. Betul? Betul. Haji. Pergi sama ada mazhab Hinayana yang pergi ke India, pergi ke tempat Bodhigaya kalau begini, ataupun mazhab Mahayana yang pergi ke Gunung Himalaya sebagainya dengan pecahan-pecahannya yang bagaimana, semua sekali pergi ziarah tempat orang meninggal, tempat ni ziarah di tempat-tempat tertentu dengan tujuan ibadat dengan cara tertentu, dinamakan sebagai pilgrim. Macam buat haji. Apa tu lagi, mulakan dengan mandi, dengan tuan-tuan boleh buka. Tuan-tuan boleh buka kalau sekadar nak tengoklah macam mana mereka buat haji di dalam agama lain. Sebab tu jangan mudah-mudahkan, jadikan tempat sebagai tempat ziarah. Kemudian cipta amalan satu, kemudian buat satu, kemudian minta kat situ. Apa beza dengan haji? Mandi dulu, pakai pakaian tertentu, tukar pakaian, naik, pergi buat solat kat sini. Ada yang minta buatkan tempat, ada yang pergi tawaf kat kubur, ada yang pergi minta dan sebagainya. Apa beza? Saya tak nak tuan-tuan terima dulu, tuan-tuan buka cek kat YouTube. Siapa kat rumah boleh cek sekarang. Yang kat dewan janganlah. Sekarang semua sekali tengok kat YouTube. Okey. Mereka ini kalau ditakdirkan hendak dibunuh, itu mereka tetap tidak akan membenarkan seseorang mengada-adakan sesuatu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sendiri juga tidak akan mengada-adakan sesuatu terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Para perawi ini telah membawa agama ini kepada kita sebagaimana ia disampaikan kepada mereka. Macam mana inilah amalan perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok teks asal. Tak apa, selagi maknanya walaupun terjemahannya sedikit ini, tapi masih maksud asal. Jadi saya kekalkan saya. Mereka ini merupakan pemelihara Islam dan pendukung iman. Yang jaga Islam siapa? Ulama hadis sejak daripada zaman dahulu. Orang kata ulama hadis ni tak ramai yang tahu usul fiqh. Betul tak? Tak betul. Satu. Mana taknya yang tahu usul fiqh semua korang masukkan jadi usuli, tak jadikan ahli hadis. Imam Syafi'i jadi ulama usul, ulama fiqh. Sejak Imam Syafi'i lah hadisnya. Imam Ahmad jadi imam, kata ahli hadis, tak faham usul fiqh, tak faham fiqh. Habis yang 4 mazhab ni siapa mereka? Hadisin. Hanya Imam Abu Hanifah yang tidak dalam kategori muhadisin yang hebat dari segi hadisnya, tapi beliau tetap muhaddisin walaupun beliau dalam bab riwayat beliau lemah, namun bab dirayah beliau orang power, hebat. Dan muhaddis lah. Hadis ada yang mahir dalam bab riwayah, ada dalam bab dirayah. Imam Abu Hanifah bab riwayah, bab hafalan beliau dhaif, tapi dalam bab pemahaman hadis beliau adalah tokohnya, muhaddis. Betul, muhaddisin tak semestinya mereka adalah perawi. Tidak. Ada yang mahir dengan hadis dalam bab dirayah. Ada, sebab tu dalam bidang sekarang saya sebut, ada bidang fiqh sunnah dengan bidang ulumul hadis. Kat mana-mana mesti ada bidang fiqh sunnah yang kaji tentang teks, ataupun bidang ulumul hadis yang kaji tentang kesahihan teks melalui riwayat, dalam periwayatan. Jadi siapa lagi yang pimpin ulama? Hadisin. Sejak daripada awal sampai sekarang. Cuma ramai bila zaman kemudian, bila dipecah-pecahkan bidang, betul lah ada orang belajar hadis yang tak belajar usul fiqh, tapi tidak bermakna
Tidak bermakna ilmu usul fiqh itu lekang dan hilang daripada ulama hadis. Ada yang tak belajar, tapi kebanyakan mereka lepas mereka hafal hadis, mereka belajar kaedah untuk memahami hadis. Mana mungkin orang belajar dan biarkan macam tu. Dari segi kemampuan, ada orang mampu sampai ke tahap hafal dan belajar hadis, tahu sahih tak sahih. Tapi dari segi bab fiqh hadis, mereka serahkan kepada orang lain. Ada orang yang memang kaji tentang lepas belajar tentang riwayah, mereka belajar tentang dirayah. Tetapi ulama usul mesti bergantung kepada ulama hadis kerana mereka yang menjaga nas sahih ataupun tidak. Ulama hadis bergantung pada ahli usul dalam istinbat, nak tahu tentang makna hadis. Ulama usul bergantung kepada ahli hadis dalam melihat sahih atau tidak teks yang ingin dikaji. Kerana usul fiqh takkan terjadi kecuali dengan nas. Betul? Siapa belajar usul fiqh? Ramai ustaz-ustaz, confirm. Dan ramai yang belajar khusus dengan kita. Usul fiqh satu ilmu menetapkan kaedah-kaedah untuk memahami nas. Sebab tu kalau perintah dalam Al-Quran, dalam hadis ada berapa makna. Kalau ada ayat fa'il mudhari' ada berapa makna. Kalau ayat fa'il madhi apa maknanya. Bila ada kuntu apa maknanya. Kuntu amur, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua kaedah-kaedah ini untuk faham teks. Ilmu usul takkan terpisah daripada teks. Namun teks yang boleh diistinbat daripadanya adalah teks hadis yang sahih atau hadis yang makbul. Bukan teks hadis yang lemah. Sebab tu keperluan ulama usul fiqh merujuk kepada ulama hadis lebih daripada keperluan ulama hadis kepada usul. Sebab apa? Sebab usul ini dia mengeluarkan hukum. Ulama hadis memastikan kesahihan. Sudah pasti bila mereka pastikan kesahihan, mereka akan bergantung. Automatik mereka akan dengar pada ulama dirayah. Secara automatik. Sebab tu bagi ulama hadis yang belajar bab fiqh sunnah, sudah pasti mereka mengkaji ilmu usul fiqh. Waktu di Madinah Munawwarah, kita jumpa pakar-pakar usul fiqh yang ramai yang tidak yang telah membuang beberapa atau membersihkan ilmu usul fiqh daripada pengaruh ilmu kalam. Hatta apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan hadis mutawatir, bukan ada ahad, tidak bererti untuk tolak hadis ahad. Dari mana saya belajar? Daripada ulama hadis. Mereka kaji dengan mendalam. Sebab tu ilmu-ilmu ini perlu dilihat oleh pakar-pakar. Dalam ilmu usul ada tokoh-tokohnya, namun tetap perlu ulama hadis cek balik adakah benar beberapa hadis yang menjadi perbincangan dan usul itu boleh diguna pakai kerana kesahihannya. Perlu dicek kesahihannya dan sebagainya. Okey, mereka adalah peneliti hadis. Apabila seseorang mendapati begini keadaan mereka, maksudnya kalau kita cek sejarah ulama hadis secara keseluruhannya, mengenali sifat-sifat mereka serta mengetahui cara kebenaran, kewarakan dan sifat amanah mereka, maka mereka akan menerima ilmu yang mereka nukilkan dan yang mereka riwayatkan. Maksudnya secara mudahnya, kalau seseorang mengenali ahlul hadis, ulama hadis, usaha mereka, kerja mereka dan cara kerja mereka, iaitu kaedah ilmu mereka, dan kesahihan apa yang mereka sebutkan berkaitan dengan keadaan perawi dan kejituan dan tidak bertentangan. Jarang ulama hadis khilaf dalam hadis yang memang disepakatkan. Hadis Bukhari, kenapa ulama semua boleh terima? Sebab Bukhari memang pilih hadis yang sahih. Bila Bukhari pilih hadis yang sahih, ada orang bantah. Ulama hadis tak bantah. Imam Muslim, riwayat Sahih Muslim, kenapa jadi sahih? Sebab Imam Muslim memang pilih hadis yang sahih dengan syarat-syaratnya. Ada ulama lain bantah? Tak ada. Ulama cuma kritik dalam bab adakah sesuai tidak dengan syarat yang diletakkan oleh kedua-dua imam tadi. Kritikan Daraqutni terhadap Imam Bukhari bukan pada hadisnya, tapi pada syarat yang diletakkan Imam Bukhari rahimahullah. Imam Tirmizi, kenapa dalam Sahih Tirmizi ada hadis yang dhaif? Adakah beliau tak tahu? Tak, beliau hukumkan ke bawah. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis
Bila hadis itu lemah, beliau sendiri sebut hadis itu lemah. Hadis sahih, beliau sebut sahih. Hadis hasan kata hasan. Hasan sahih kata hasan sahih. Oh, itu, macam mana boleh hadis dhaif ada kat riwayat Tirmizi? Memang Imam Tirmizi bukan kata aku kumpulkan hadis sahih. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang menjadi perbincangan dalam sunnah, dalam masalah fiqh, juga masalah tafsir. Jadi beliau bawakan. Dan beliau menggunakan kaedah. Beliau tak guna kaedah Imam Bukhari bawa semua yang sahih. Tak gunakan dengan syarat-syaratnya. Beliau tak guna kaedah Imam Muslim sahih dengan syarat-syaratnya. Beliau mengambil kaedah, ambil hadis. Walaupun hadis itu hadis yang dhaif, tapi dhaif dengan syarat-syarat tertentu, ada boleh dijadikan sebagai iktibar. Yang penting beliau letakkan apakah beliau menilai hadis setelah beliau riwayatkan hadis-hadis tersebut. Ada tak manhaj berbeza? Bukan bererti ulama hadis semua nak kumpulkan sahih. Masih ada yang tak sahih. Ini orang yang jahil. Tak belajar ilmu hadis kemudian nak kritik Imam Tirmizi, kritik Imam Abu Daud, kritik Imam Ibn Majah. Ibn Majah banyak hadis dhaif dalam dia. Memang Ibn Majah kata aku kumpulkan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh 5 orang tu. Bila 5 orang tinggalkan tak cukup syarat, tapi hadis ini sebahagian daripadanya boleh jadi syawahid dan iktibar pada yang lain. Ibn Majah kata aku kumpulkan balik, termasuk yang begini sebagai pelengkap kepada hadis-hadis kita kata hadis sebelumnya. Bukan kerana beliau tidak memahami hadis atau ulama hadis khilaf antara satu sama lain. Khilaf ulama hadis dalam menghukumkan pada perawi-perawi tertentu. Berapa orang perawi? Pada yang ada kedudukannya tengah-tengah. Kena khilaf nak jadikan hadis sahih, hadis dhaif tadi naik atau tidak jadi level kepada hasan li ghairi. Hadis-hadis yang begini yang jadi khilaf. Yang pergi tolak hadis, tinggalkan hadis ahad yang hadis yang confirm sahih. Siapa suruh? Belajar di mana-mana? Tak belajar. Bukan belajar di mana, memang tak belajar. Tidak memahami manhaj ahlul hadis. Betul, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab hadis kebanyakan hadis ahad dan diterima oleh seluruh umat. Itu yang kita talaqqul ummah bil qabul. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Adakah yang lain tak diterima? Diterima, tapi diterima dengan syaratnya. Kitab Tirmizi, kitab Abu Daud, kitab Ibn Majah, kitab Nasai diterima, tapi dengan syarat mereka. Oleh kerana mereka tak syaratkan sahih, kita pun tak kata semua sahih. Sebab mereka sendiri kata tak semua yang ada kitab yang dalam kitab mereka adalah sahih. Ada syaratkan diamalkan, ada syaratkan ada kitab fiqh, ada syaratkan bila disebutkan oleh ulama-ulama yang tertentu, ada macam-macam syarat untuk melengkapkan ilmu sunnah. Sebab tu perlu dirujuk kepada ahli hadis dalam memahami mana-mana hadis. Datang ahlul kalam, mereka tak belajar hadis, mereka musuh ahli hadis. Ahlul kalam lawannya ahlul hadis. Pada zaman dalam bab akidah memang bergaduh sejak pada zaman salafus salih, sejak pada zaman adanya ulama-ulama hadis. Mereka musuh ahli hadis, tiba-tiba mereka buat syarat untuk ahli hadis. Ini yang berlaku. Ada ulama hadis pergi buat syarat untuk ilmu kalam. Dia kata ilmu kalam ilmu bid'ah, tolak habis dah. Ilmu ni ilmu tak pernah diajarkan, tak betul, dah tak sibuk. Mereka pula tolak ulama hadis, tak nak terima kami lebih pandai, kami begini begitu. Duk minta orang iktiraf ilmu dia. Orang tak terima. Sampai lama kami bersihkan lagi. Ni dah bersih dah ni. Sampai bila? Sampai menghujungnya tak selesai masalah ahli hadis. Lepas tak selesai mereka pula buat kaedah. Hadis syarat dia macam ni. Ulama hadis kena ikut. Sebab tu perbincangan tentang mutawatir ahad tak dimasuk kitab hadis dengan jarak masa yang lama. Walaupun ia telah mula dibincangkan sejak daripada zaman Ibrahim An-Nadham pada tahun lebih kurang 80 hingga 100 Hijriah. Tapi ulama hadis tak terima. Bukan mereka tak tahu ada manfaatnya untuk kenal mutawatir ahad, tapi itu jadi peluang kepada golongan ini untuk menolak hadis Nabi SAW yang sahih atas alasan ahad. Ditambah pula pada zaman ramai orang tak faham istilah dan sebagainya. Oh, ni hadis ahad. Kita mendengar hadis ahad Ustaz. Oh, hadis ni ahad. Sebelum tu kena faham betul-betul apa makna hadis ahad. Ini yang nak disampaikan oleh Syekh rahimahullah.
Sesiapa yang mempunyai pengetahuan dan ilmu akan mengetahui bahawa ahli hadis mempunyai ilmu tentang keadaan perjalanan hidup Nabi SAW. Ini kepakaran lah. Dan nak tentang cerita tentang Nabi, orang yang kaji siang malam tentang Rasulullah SAW, mereka lah paling tahu. Sesiapa yang mempunyai pengetahuan dan ilmu akan mengetahui bahawa ahli hadis mempunyai ilmu tentang keadaan perjalanan hidup Nabi SAW. Dan hadis-hadis yang diucapkan oleh baginda SAW yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Sebagaimana ahli nahu yang mengetahui pendapat-pendapat Sibawayh, Khalil, dan tidak diketahui oleh orang lain. Ahli nahu belajar ilmu nahu, ada ahli hadis pergi kacau ilmu nahu. Tak, ilmu nahu orang terima. Okay. Ilmu sirah dengan ilmunya. Kenapa ilmu kalam ulama hadis tak tentang, bagi menentang? Biarlah mengkalang ilmu dia. Tak. Ilmu kalam belajar dia kata hadis salah. Wajib belajar ilmu kalam, wajib mengatakan akidah ahli hadis sesat atau mengandungi tashbih, mujassimah dan sebagainya. Sebab tu ahli hadis bangun menentang. Dia bukan ilmu yang bebas, tak ada kaitan dengan hadis. Tiba-tiba zaman sekarang kalau orang cerita tentang hadis, seolah-olah ahli hadis yang bagi kacau ilmu kalam. Ini yang dibayangkan. Ahli hadis mereka mewarisi ilmu akidah daripada Rasulullah, daripada hadis Nabi SAW, daripada Al-Quran dan Sunnah. Berkekalan begitu. Ilmu kalam yang pergi ganggu. Yang kata zahir Quran, apa mana zahir artinya bukanlah zahir kulit dengan batin tak tahu, ilmu kulit tak tahu yang batin. Ini mereka yang namakan. Apa yang zahir, yang terzahir, yang memang apa disebutkan Quran secara jelas, itu nama zahir. Itulah dia yang mereka beriman dengannya. Dan tak pernah pun ada orang belajar hadis daripada kurun pertama sampai kurun ketiga, semua sekali rasa aku keliru dengan agama aku. Allah, macam mana Allah ada, Allah beristiwa, habislah. Macam mana Allah istiwa, sama Allah dengan makhluk. Mana ada pernah mereka risaukan benda ni? Tak pernah orang Islam daripada orang awam, apatah lagi ulama, apatah lagi sahabat Nabi SAW yang risaukan perkara ini. Kenapa tak risau? Bukan sebab mereka menyamakan Allah dengan makhluk, tapi sebab tak pernah terfikir pun benda ni jadi isu. Tak pernah terfikir pun. Sebab tu secara spontan saja mereka selalu sebut banyak-banyak athar Allah beristiwa di atas arash. Secara spontan saja mereka angkat tangan dalam keadaan tertentu dalam riwayat-riwayat mereka, kerana ini perkara yang tidak pernah diisukan. Datang Al-Kalam dia buat isu. Duk korek ulama hadis. Hadis yang kamu belajar ni tahu, hadis ni tak sahih ni. Hadis ni dia ahad, semua kami nak mutawatir. Yang ni tak perlu kami buat macam ni. Akidah kami ambil ikut akal. Oh, hadis kena ikut pada akal. Hadis ahad tak diterima. Dia usik habis ulama hadis tentang. Lepas tu nak kata ulama hadis sebagai mutasyaddid. Mutasyaddid ganas ulama hadis ni tak diterima sekali. Sampai sekarang dilabelkan yang syadid, yang keras oleh ahli hadis. Sampai sekarang siapa bercerita tentang ni dia kata ustaz ni syadid ni dia ni keras. Nak kata ilmu kalam dan itulah yang dibayangkan. Kalau kita lihat keadaan sebenar, lihat kepada sejarah, lihat pada fakta, lihat pada siapa, ilmu mana yang ganggu. Ilmu nahu ulama ahli tak pernah ganggu. Ilmu saraf, ilmu qiraat, ilmu apa sekalipun. Sebab apa? Ilmu mereka tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Ilmu kalam, dia katakan apa yang ada kat hadis tak boleh pakai. Riwayat yang dibawa oleh ahli tak boleh pakai. Akidah yang dibawa tak boleh pakai. Kalau boleh pakai sekalipun yang sepakat macam kami, terima yang ni sahaja, yang lain tak boleh pakai. Inilah dia hakikat ahlul kalam yang tidak beradab dengan ulama pada suatu ketika dahulu. Mereka ni belajar ilmu sains, orang akademik, belajar ilmu sains, pergi terjemah buku daripada Yunan mana-mana semua, nak ambil teknologi. Lepas tu jumpa pula ilmu terpengaruh dengan ilmu falsafah dulu-dulu. Lepas tu mereka nak memandai-mandai dalam agama, nak bercakap tentang agama. Lepas tu buat-buat kaedah kritik orang agama. Inilah dia perangai ahlul kalam. Sebab tu ulama kalam, ulama hadis memang bermusuh dengan ahlul kalam sejak zaman dahulu. Kerana perangai mereka tidak belajar, nak keluarkan ilmu, nak belajar ilmu bukan melalui sahabat Nabi SAW. Tak
tak melalui riwayat, tak melalui guru. Mereka istinbat dengan akal. Mesti belajar direct daripada akal. Akal kita yang mampu. Kalau belajar ikut yang lain, taklid. Dia kata. Taklid dengan Nabi pun mereka khilaf. Sah atau tidak sah iman? Awalul wajib al mukallaf. Tuan-tuan buka dalam mana-mana buku kitab kalam. Tak kira mazhab mana sekalipun. Akan dibincangkan awalul wajib al mukallaf. Perkara yang paling wajib, paling awal kewajipan terhadap mukallaf apa dia? Kenapa? Dibincangkan sah atau tidak iman seseorang kalau dia tidak buat perkara yang awal. Awalnya apa? Kenal Allah dengan akal. Suatu sifat wajib, mustahil dan harus pada akal. Itu yang wajib diketahui. Sebab kalau tidak sah iman orang yang taklid dengan Al-Quran dan Sunnah menurut setengah pandangan. Setengah pandangan di kalangan mutaakhirin, di kalangan Asy'ariyah dan sebagainya, kebanyakan dikata ikut Quran Sunnah sah. Tapi tetap kena belajar ikut akal. Wajib. Mereka beri masa pada mereka. Ada niat untuk belajar ilmu akal pun okeylah. Macam-macam dibincangkan. Sebab tu ada awal wajib al mukallaf, ada yang kata al-qasdu, niat. Ada kata macam-macam qaul yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Begitu juga okey, ini kita bincang tadi. Ilmu nahwu lebih tahu, orang ahli nahwu lebih tahu tentang Sibawayh dan Al-Khalil. Begitu juga seperti doktor yang mempunyai pendapat Socrates dan Galenus yang tidak diketahui orang lain. Saya tak tahu lah Galenus siapa. Kalau tuan-tuan pakar doktor tak tahu. Saya tengok nama bahasa Arab pun saya tak kenal. Bahasa terjemah pun saya tak kenal. Minta maaf, bukan bidang. Tuan-tuan yang belajar tahulah. Ulama bidang tu pun tak kenal. Jadi orang minta saya komen, Ustaz macam mana vaksin? Saya tak komen lah. Kenapa saya nak komen? Sebab bukan bidang saya. Nak paksa saya ikut mana pun, saya tak tahu. Saya ni orang awam, saya ikut pemerintah je lah. Pemerintah kata wajib vaksin 1, pergilah dia vaksin 1. Dia kata 2, 2 lah. Saya bukan beriman. Saya ikut je. Jangan marah saya. Orang kata salah, saya tengok. Sebahagiannya termakan juga. Orang kata, tapi cek balik ni balik. Oi, tak, ini hujah ni ada tutup, ni betul, ni sebagainya. Kita orang awam. Dalam bidang perubatan, sampai sebut nama tokoh perubatan pun tak kenal. Macam mana nak komen tentang ilmu perubatan? Untuk diri saya nak amal apa dan sebagainya, orang kata sehat minum air kelapa. Memang saya minum air kelapa sebab sedap selain daripada sehat. Kan? Kalau orang kata benda yang kita suka, orang kata sehat, ada khasiat, itu paling bagus. Kan? Paling seronok benda yang kita sedia amalkan dan kita suka. Itu biasa. Tapi jangan jadi tokoh. Jadi masalah bila berlaku isu, bukan ahlinya bercakap. Tak pernah masuk universiti, tak nak belajar tentang sains, tak nak belajar, tiba-tiba cerita tentang vaksin. Orang tak percayalah, bukan sebab tak nak percaya apa dia cakap, tapi kepakaran tu tidak ada. Biarlah ahli dengan ahlinya bercakap, kita duk nilai baca. Okeylah. Khilaf-khilaf pun sekadar antara ahli, kita mendengar. Tapi bila bercakap macam-macam kampung mula bercakap sini begitu, tak tahu mana satu yang betul. Sampai sekarang saya tak tahu mana satu betul. Sampai sekarang, walaupun badan dah pernah vaksin dah. Geram pun ada, kena vaksin lagi dengar geram. Tapi macam mana, kita bukan pakar. Nak kata suka tak juga. Nak kata tidak tak juga. Sebab kita tak tahu, kita taklid. Perlu ikut kepada orang yang kita percaya. Dan saya yakin kerajaan tidaklah nak bunuh rakyat. Itu yang saya yakin. Benda yang saya yakin. InsyaAllah pihak-pihak atasan tidaklah berniat jahat untuk membunuh rakyatnya sendiri. Kalau mereka tersalah, pasti akan ada orang yang akan bersuara. Suatu bila ada yang bersuara, kita cek pula macam mana hujah masing-masing. Jadikan ia sebagai perbincangan yang lebih sehat, lebih ilmiah. Wallahu alam. Setiap orang itu mempunyai pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Saya nak tanya tentang pisau. Saya siapa? Mana pakar pisau kita? Ada? Kita ada pisau ke, lampu picit ke. Semua kita ada pakar kat sini. Tanyalah apa sekalipun. Ada pakar. Nak tanya tentang masakan, mana tokoh masak? Hari tak ada. Kedai buka ni.
You lupa bos dekat sini. Kita ada bos. Tokek kedai, tokek restoran ada. Takkan nak pergi lawan. Untuk komplain bolehlah, tak sedap. Tak apa kan. Tiap-tiap orang ada bidang, dan tak ada orang yang mahir 100%. Sebab tu tak ada orang yang boleh sombong. Tuan-tuan sekarang duduk, ramai duduk depan saya. Walaupun saya bercakap dalam ilmu, tapi jauh dalam hati saya sangat hormat dengan semua. Tiap-tiap orang saya pernah tanya tentang bidang-bidang, sebab banyak benda saya ambil manfaat daripada tuan-tuan perempuan. Cikgu, pengalaman, kalau cikgu, minta maaf cikgu, saya bukan mengumpat cikgu. Kat belakang saya selalu jual nama cikgu, tapi saya puji macam mana semangatnya seorang yang berusia sebegini, yang dah 70 lebih ya, 71, Masya Allah. Jarak bukan jauh, bukan jauh bukan dekat. Tuan-tuan, saya pun ada rumah di Bukit Beruntung. Masa awal-awal ke sini sesat balik-balik nak kenal Baitul Salam. Rumah beliau berdekatan di sebelah sana, di Serendah, di Bukit Beruntung arah sana. Datang malam-malam dengan usia begini, suami isteri, dalam keadaan kadang-kadang sakit, kadang-kadang hujan, kadang-kadang naik motor. Orang yang saya jadikan sebagai salah seorang inspirasi untuk saya, untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang bila saya susah, saya ingat, Masya Allah, ramai lagi orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Waktu hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersusah payah, pilih jalan, bersusah payah mencari ilmu. Allah tak sebut lagi tentang orang alim. Ni hadis yang lain. Ni hadis orang yang bersusah payah, ambil jalan, pilih jalan, cari jalan untuk tuntut ilmu. Sebab tu tak sama orang tengok online dengan yang datang. Kecuali lah kalau tak ada masalah kenderaan, masalah sebab. Tapi tak sama yang usaha hadir datang dengan orang di rumah. Tak sama. Ada nilainya usaha kita dalam mencari ilmu. Mungkin orang kat rumah dicari yang lain, tengok sebagainya. Tapi kalau saya, kalau belajar kat rumah, susah. Selalu penceramah bercakap, saya dah tidur. Yang banyak komplain isteri saya lah. Dan penceramah yang satu penceramah yang saya tak pernah dengar, jarang saya dengar. Siapa? Diri sendiri. Sebab tu banyak yang dah lepas-lepas kata, kalau dengar suara sendiri macam tak sedap. Ya ke aku cakap kat atas tu? Memang antara penceramah yang saya tak klik. Buka YouTube je ada nama aku, alamak. Cari yang lain, cari yang lain. Buat pernah dengar. Cuma kadang-kadang kalau takut, minggu lepas salah ke tak salah, cek balik lah. Saya akan betulkan semula. Kadang-kadang kita tersalah, kadang-kadang kita hadis yang tak jelas, kadang-kadang ayat Quran tak keluar, sebagainya. Yang tu kita cek semula lah. Sekadar itu, sekadar tahu. Atau tak tahu berhenti kat mana. Itulah nak dengar sendiri punya pun. Ilmu kita berapa banyak. Orang kata kononnya lah, kalau ada orang kata, Masya Allah Ustaz tu tahu gini. Kita yang tahu ilmu kita sekadar mana. Kadang-kadang benda yang sama, mengayat sana sini. Kadang-kadang berlaku. Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kita. Sebab tu kita perlu mengiktiraf bahawa semua orang ada ilmu pengetahuan, semua orang ada bidangnya. Hormatilah bidang tersebut sekiranya bidang itu memang bidang yang ada nilainya. Jangan pula Pak Bomoh kata kami pun bidang tak ada nilai, jangan iktiraf. Sebab tu kemunculan Ahlul Kalam bila mereka diiktiraf. Kenapa timbulnya tokoh kalam dan akhirnya mereka menguasai dunia Islam bila mereka diberikan kredit. Ada orang pergi menuntut dan jadikan mereka sebagai alim ulama. Ulama salaf jadikan mereka orang jahil. Dan itu sepatutnya dilakukan oleh kita. Supaya tidak ada kredit. Macam tu Ustaz, banyak sesatkan orang zaman sebelum kalam. Tak. Imam Ghazali walaupun beliau tokoh kalam, tapi beliau adalah tokoh usul fiqh. Beliau tokoh dalam ilmu akhlak. Kita terima bab-bab yang sesuai Quran dan Sunnah. Bukan kerana ilmu kalamnya. Dan beliau pun telah bertaubat dari ilmu kalam. Imam Haramain, tokoh kalam. Tapi orang terima Imam Haramain ada kerana kalamnya? Tak. Imam Haramain jadi tokoh yang hebat kerana ilmu fiqh, kerana ilmu usul, kerana
kaedah-kaedah usul yang beliau terapkan. Kesilapan beliau dalam bahasa ni, sepatutnya kita lebih tahu tentang kedudukan seorang ulama. Habis semua ulul kalam, adakah ulul kalam semua tak ada guna? Tak. Ahlul kalam macam kita belajar kalam juga. Tapi apa yang salah, kita kata salah. Apa yang betul, kata betul. Apa yang kalam cakap betul, kita pun terima. Tapi kenapa kita larang orang awam untuk belajar? Sebab mereka tak tahu bezakan yang mana betul dan salah. Pengkategorian yang ada ilmu kalam itu mengelirukan orang awam. Bila belajar tentang sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah, mereka bayangkan seolah-olah memang sifat wajib itu diwajibkan oleh syarak. Betul tak? Itu yang dibayangkan. Lepas tu pengkategorian yang tidak ada dalam nas. Ketika bincangkan tentang sifat ma'ani, mereka namakan lawan ma'ani sifatul a'yan. Kategorikan sifat Allah itu ada yang ma'ani, ada yang a'yan. Yang ma'ani diterima, yang a'yan tak diterima. A'yan artinya ada jisim lah, ada ainnya. Yang ma'ani yang tak ada ainnya, dia hanya sifat yang wujud tapi tak nampak ain. Mendengar, melihat, mendengar bukan dengan telinga. Kita kata, kita ketika cinta tentang Allah, kita cerita sekadar apa yang Allah beritahu. Mana tahu ayan ke ain? Buat apa nak pecahkan ayan ataupun ain? Kenapa nak pecahkan sifat tu, nama ayan dan nama ain, sedangkan Allah tak beritahu pun ayan ataupun ain. Allah hanya beritahu Allah mendengar, Allah melihat. Kenapa kita yang limitkan? Allah tak boleh begini, Allah tak boleh begitu, sedangkan Allah tak beritahu pun. Pengkategorian dan ilmu tersebut, kenapa dinamakan sebagai ma'ani, kenapa nama a'yan, kenapa nama begini begitu, pengkategorian itu sendiri pun telah mengelirukan sejak daripada awal. Menjadikan masalah sifat sebagai masalah akliyah, itu juga satu benda yang keliru sejak daripada awal ilmu tu. Sebab tu kita tolak. Asas ilmu berdiri di atas benda yang batil, dan inilah dia yang difahami oleh ulama salafus salih. Bukan sebab kita keras. Ramai orang cakap keras itu bukan. Tak, kita kata habis yang betul, banyak ayat Quran kalau alhamdulillah ayat Quran diterima. Syaratnya mesti pemahamannya betul seperti mana yang diajarkan oleh Nabi dan sahabat. Sebab ayat Quran Allah tak turunkan begitu saja. Ada maknanya yang diterangkan oleh Nabi SAW, diterangkan oleh sahabat. Ada mafhumnya. Mafhumnya kena ikut sahabat. Tak kira daripada kitab mana sekalipun. Cuma untuk orang awam, mereka mana tahu beza yang mana betul salah. Sebab tu ulama kerja mereka memberi panduan. Nak cari, okey, bab akidah pergi kat sini, belajar dengan ulama sekian dan sekian. Okey, bab fiqh ini pakarnya. Ada yang pakar akidah fiqh suka, ini orangnya. Ini bab nahwu belajar sekian. Kita bagi ketunjuk. Kalau orang tanya pada saya, belajar akidah dengan siapa? Belajarlah dengan salafus salih. Ada buku mereka tak ada, melambak. Tak tahu buku, message PM, saya senaraikan buku. Dah hafal ke belum? Dah baca ke belum? Banyak buku. Adakah ulama sunnah tak karang kitab? Banyak kitab mereka. Terlalu banyak yang perlu kita beri perhatian dalam penulisan-penulisan akidah pada ulama-ulama terdahulu. Sebab itu sampai sekarang dalam kitab-kitabul iman, dalam kitabul sunnah, kitabul i'tisam, ataupun dalam kitabul tauhid yang ada dalam kutub sunan, syarahkan itu pun memadai untuk faham apakah akidah yang ada pada ulama sunnah dalam kitab kutub sunnah. Tapi kenapa tak disyarahkan? Dilimitkan ilmu akidah, bab uluhiyah tak dibincangkan, bab mandi safar tak mandi safar, mandi gunung kaki gunung tak mandi kaki gunung. Ajar cuma nak beritahu, mandi dia bergantung pada niat. Memang bergantung pada niat. Kalau lah mandi bergantung niat, mandi safar tak salah, bergantung pada niat. Mandi apa lagi? Mandi hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Datang Ikmal kata, aku kahwin hari Rabu. Akmal kata, saya kahwin hari Rabu. Jadi ada anak-anak keturunan saja kena mandi hari Rabu dengan niat adab dengan bapa. Boleh? Jangan suka hati. Kalau tu agama nak kata sunnah akmal lah. Tapi jangan kaitkan dengan agama. Jadi kalau ada orang yang buat sesuatu adab yang menyerupai dan menyamai adab agama, itulah yang dinamakan sebagai bid'ah. Salah satu daripada bentuk
bid'ah. Kalau disertai dengan kepercayaan yang karut dan marut, itu namanya khurafat. Khurafah, benda yang direka-reka. Okay. Orang percaya atas gunung tu ada berkat. Ada berkat. Cerita macam-macam. Saya baru dengar ceramah, tak ceritalah, tapi ceramah orang buat maulid atas Gunung Jerai. Di situlah datangnya Abdul Qadir Jalani suruh anak murid datang kat situ. Roh Abdul Qadir Jalani hadir menziarahi dengan cara rohaniah sebelum dia meninggal. Datang yang ni cerita lagi, cerita ni, saya kata subhanallah, saya pun tak pernah dengar tentang Gunung Jerai. Tak sampai lagi. Macam-macam cerita. Cerita tentang roh ni, siapa beritahu? Abdul Qadir Jalani zaman bila? Zaman Nabi pun orang datang tanya tentang roh Nabi, tak jawab. Allah jawab. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruha min amri rabbi. Itu zaman Nabi. Sampai zaman dia tahu roh siapa yang datang. Siap cerita, kita dapat rasakan orang-orang soleh hadir. Kalau kalian tak dapat rasakan, yakinlah mereka hadir. Amboi. Dia dapat rasakan hadir dan begini dan begitu, tahu begini begitu. Kalau kalian tak dapat rasakan, yang dahsyat. Yakinlah mereka hadir. Dia buat-buatlah cerita, hadis palsu keluar. Saya tak ingat apa hadis dia keluarkan. Nabi Muhammad tentang, tak tahu roh siapa yang Nabi hormat, saya lupa dah. Roh Ja'far. Ja'far hadir, Nabi tiba-tiba jawab salam. Tiba-tiba buat hadis palsu. Bila kita katakan hadis palsu, ni palsu sisi ulama hadis. Kami ulama tasawuf kata sahih. Siapa ajar dia ulama tasawuf sahih, hadis kata tak sahih? Macam mana boleh sahih? Kalau ilmu tasawuf, ilmu yang kaji hadis tak apa. Okey. Seterusnya, sekiranya penjual buah ditanya tentang minyak wangi, siapa jual buah sini? Sekarang ni masalah kita, orang jual buah, dia pun jual minyak wangi. Tak apa. Tak apalah, kurang macam. Okey. Tuan-tuan, saya promote sikit. Antara buah kurma yang paling kualiti saya rasa, dan juga minyak wangi yang dijamin aslinya, minyak wangi Abu Talha. Tapi contoh sini minta maaf. Ni Syekh yang sebut dah, Syekh. Syekh yang sebut. Sekiranya penjual buah ditanya tentang minyak wangi, Abu Talha jual apa, Syekh? Buah ada? Kurma. Kurma masih ada, macam-macam jadi kurma. Minyak wangi pun macam-macam minyak wangi. Jadi contoh tak valid. Contoh Syekh tak valid untuk Baitul Salam. Tapi di tempat lain mungkin. Atau pembuat minyak wangi ditanya tentang roti. Siapa? Tak ada dah. Dan sebagainya. Maka mereka akan dianggap sebagai orang yang sangat jahil tentang perkara yang ditanya itu. Bukan bidangnya. Akan tetapi mereka yang menafikan perkara ini telah menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir sebagai sandaran bagi mereka menolak hadis-hadis sahih. Satu ayat Quran inilah dibaca kat mana-mana. Laisa kamitslihi syai'. Ayat Quran inilah digunakan untuk tolak semua ayat Quran yang lain. Macam ada pertentangan sangat ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Macam ada pertentangan sangat ayat Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah yang dibaca. Dan inilah kata Syekh, inilah yang dibaca sejak zaman dulu sampai sekarang. Ada ayat lain? Tuan-tuan, ada ayat lain tuan-tuan jumpa? Itulah yang dibaca balik. Setiap kali mereka dibawakan dengan hadis-hadis yang bercanggah dengan kaedah dan pendapat mereka serta yang direka oleh pemikiran mereka, maka mereka akan menolaknya dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Betul lah tu. Tapi dengan kaedah yang mereka buat tadi, kerana hendak menimbulkan keraguan dan kekaburan dalam kalangan orang yang lebih buta hatinya daripada mereka. Maksudnya nak tipu orang bawah lah. Dan sebagai penyelewengan terhadap makna ayat daripada makna yang sebenar. Makna yang sebenar, makna yang zahir. Zahir ni apa? Zahir bukan berarti tak istimbat.
Zahir artinya makna yang Allah sebut tu tak salah. Boleh tak kita faham lebih pada tu? Boleh. Tapi jangan bertentangan dengan itu. Kita kata Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa atau thumma istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arasy. Faham tak makna dia? Faham. Allah istiwa atas arasy dengan cara selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak bagi makna lebih? Boleh. Bukan pada ayat, bukan pada kaifiah. Katakan Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Boleh tak kata Allah berkuasa? Boleh. Tapi jangan menafikan istiwa. Katakan tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kita faham maksudnya? Faham. Boleh tak faham lebih? Boleh. Allah bila tangan Allah di atas mereka, maksudnya apa? Allah dari segi sifat, tahu Allah memiliki sifat tangan, kerana Allah menisbahkan sifat padanya. Dari segi makna, Allah berkuasa pada mereka, urusan mereka ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Boleh, bukan kita menafikan. Dan kerja lagi ulama yang geng-geng kalam kemudian dia pergi cari kalam Ibnu Abbas yang syarahkan dengan makna tafsiran terhadap ayat sifat. Yang kita bincangkan menafikan sifat, bukan tentang makna kudrah ke makna apa sebagainya. Tak ada masalah pun sekiranya sebagian pada ulama tafsir yang memahamkan kita dengan makna tersebut dengan mensyarahkan maknanya lagi untuk lebih detail untuk terangkan tentang kesan-kesan sifat. Saya nak cerita pada tuan-tuan hari ini tentang tangan. Saya ada tangan. Dia bukan dengan Allah. Saya cerita dengan diri. Saya ada tangan. Apa tuan-tuan kata? Dia ada tangan. Kenapa boleh tak angkat sendiri? Dia tahu dah. Dia datang macam mana? Tangan cukup. Tapi yang pegang semua bini dia angkat. Barang-barang semua bini dia angkat. Suami dia cacat ke? Tak. Sehat. Orang tahu tangan sifatnya pegang, sifatnya angkat, sifatnya tumbuk. Itu sifatnya ada pada sifat tangan. Atau kesan sifat tangan. Asarus sifah. Dia panggil asarus sifah. Kesan-kesan pada sifat. Tapi semuanya tak akan bermakna sekiranya tidak disebabkan adanya tangan. Betul tak? Tak ada tangan tapi tumbuk. Tumbuk siapa? Dia tumbuk tak ada tangan. Tumbukan tak ada bayang. Itu pun dia tumbukan. Kan? Tendangan tanpa bayang. Tendang juga kan? Tak ada bayang. Tetap ada kaki kalau menendang. Sebab tu kaedah kalam yang mengisbarkan asar sifat tapi menolak sifat. Sedangkan sifat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Satu kaedah yang tak masuk akal. Dan tak diterima oleh salafus soleh. Mereka kata kalau kita kata Allah sifat, samakan Allah dengan makhluk lah. Kamu yang kata. Jangan hukumkan pemikiran dan kefahaman dan etikot orang dengan apa yang anda faham. Siapa tanya saya minggu lepas tentang di sini ada yang tanya macam mana Ustaz nak jawab dengan dia cerita dia naik Grab. Minta maaf lah kalau ada tuan, saya tak ingat lah tuannya. Naik Grab, ada seorang tak sebut bangsa lah, satu bangsa ni dia tanya tentang orang Islam ni, kenapa orang Islam diperintahkan banyak persamaan orang Islam dengan orang kafir dengan agama dia lah. Antaranya orang Islam ni lepas Nabi SAW suruh orang buang berhala, itu sembah batu, Nabi seorang sembah ke arah Kaabah batu juga, dia kata. Buang batu kecil-kecil, tinggalkan batu besar. Macam mana jawab? Nabi buang batu kecil-kecil yang ada keliling 360 berhala tu, tinggalkan batu besar Kaabah. Tuan-tuan jumpa macam ni pening juga nak jawab bagi orang yang tak belajar. Saya bilang, lepas tu macam mana cara jawab? Hadap wajah Allah, menghadap ke arah wajahmu ke arah kiblat. Okey. Cara jawabnya bagi ulama dakwah, mereka akan lihat siapa yang bercakap depan kita. Ini kaedah dakwah. Tiap-tiap yang nak jawab soalan orang yang bertanya, kita kena kenal orang depan kita. Sama ada di golongan khalid zihni, orang yang kosong memang nak tahu, atau golongan mutaraddid, dia tahu tapi dia syak mana satu betul, atau golongan yang mungkir, golongan yang memang kaki bangkang dan nak bantah.
Jadi kalau kaki bangkang, jangan jawab ilmiah. Jangan jawab terangkan satu-satu kita ikut rentak dia. Caranya cara ilmu perdebatan. Kalau golongan yang tengah-tengah, kita gunakan cara tarjih. Bagi golongan yang kosong tak tahu apa, kita gunakan cara taudih. Ini ulama terangkan. Buat penerangan, terangkan. Memang nak tahu. Yang kedua golongan yang tengah-tengah. Dia ada dua. Saya tak tahu tuannya. Tuannya baru sampai. Jumpa dah. Ada soal. Okey. Ini cerita tentang apa sembah batu sembah Kaabah. Jadi tiap-tiap jawapan perlu ada, tiap-tiap bagi seorang pendakwah, nak jadi pendakwah, kita kena cek orang depan kita siapa dia. Adakah golongan ibtidai, golongan talabi atau golongan ingkari. Dalam ilmu balaghah kita belajar. Atau golongan yang kosong khalizini, atau golongan yang mutaraddid, ataupun golongan yang mungkir. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah untuk golongan pertama yang tak tahu apa, sampaikan hikmah. Wal mau'izatil hasanah untuk golongan kedua, dengan mau'izah, dengan bukti-bukti, dengan hujah. Wajadilhum billati ahsan, dan debat dengan mereka cara terbaik. Cara soalan yang tadi ditanya buang semua batu-batu, tinggal batu Kaabah atau sembah batu Kaabah, maksudnya apa? Ini cara golongan yang mungkir. Golongan yang memang nak debat. Jadi jawapannya kena jawab dengan cara debat. Sebab tu jawapan pertama yang saya akan jawab, dan saya pernah jumpa pun orang macam ni. Bukan kali pertama, dan memang kalau jumpa orang non-Muslim bincang Islam, inilah soalan dia. Balik-balik soalan yang sama je. Dia tanya, saya kata apa? Kalau betul orang Islam fikir macam you, orang Islam jadi kafir macam you. Kalau orang Islam sembah Kaabah, betul-betul solat hadap Kaabah, fikir sembah Kaabah, confirm mereka bukan Islam, mereka pun kafir macam you. Sebab you kafir, you faham macam tu. Kita orang Islam tak faham macam tu. Orang Islam tak faham macam orang kafir. You kafir, you faham macam kafir. Faham? Orang kafir yang pergi sembah batu. Islam tak. Islam menyembah Allah dengan perintah Allah. Baru start terangkan makna fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jelas? Dan seterusnya. Okey, kita habiskan sikit. Okey, dah habis dah. Kita sampai sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu akan datang. Juga berkaitan laisa kamitslihi syai' insyaAllah. Ya? Pertengahan pertama. 31 bulan 30. Okey. Ada waktunya kita boleh panggil orang tu kafir ketika maqam dakwah. Ada ketika maqam hujjah dan debat dan sebagainya. Tapi dalam maqam dakwah, hikmah dan dakwah bil ahsan, jangan panggil kafir. Panggil saudara, panggil dengan wahai manusia, kaum manusia, panggil dengan bangsanya, kerasa bangsa dengan kita, panggil nama keturunannya yang baik-baik dan sebagainya. Tapi bila orang yang datang dengan keadaan seolah-olah mengkafirkan kita, kita boleh katakan dia sebagai kafir, dan tak salah pun dalam ilmu. Lembut, tapi ada masa kita kena tegas sekiranya ada unsur-unsur yang memerlukan kepada difahami bahawa kita perlukan pada ketegasan ketika itu. Ini dakwah yang sebenar. Ada orang yang tak boleh langsung bagi orang kafir sampai menafikan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Ada orang yang sentiasa kafirkan orang. Semua kafir, tak betul kafir. Orang kafir pun Allah panggil ya ayyuhan nas. Ni semua orang yang panggil kafir. Okey. Ada orang yang ada soalan lagi pelik lah. Dia kata, masa bid'ah ni kat Quran tak sebut. Banyak lah. Nanti cerita lain kali. Okey, kita buka soalan. Ada soalan ringkas insyaAllah. 10:45. Tak payahlah buka soalan. Okey, sampai sini saja. InsyaAllah. Kalau sekiranya ada soalan, tuan-tuan boleh ni. Dan secara ringkas untuk soalan daripada tuan pengurusi kita, bukan soalan, beliau hantarkan link tadi, dengan ada yang mengatakan bahawa mandi di bawah mandi tidak khurafat,
bergantung pada niat, secara prinsipnya betul. Tapi kata-kata itu perlu dilihat kepada waqi', kepada praktikal. Mandi kat mana yang tak berniat. Kalau orang pergi mandi betul-betul nak pergi kat hotel, nak pergi Mekah, lepas tu mandi pakaikan ihram, confirm dia mandi sunat ihram. Kalau pergi naik Gunung Jerai, apatah lagi diberitahu lagi kat caption bawah tu adab ziarah wali sekian dan sekian sebagainya, perlu mandi dulu, adabnya kena mandi. Saya tengok video tu, mula dengan kaki dan belah kanan dulu, macam mana macam itulah ada adabnya. Itu confirm lah, itu yang difahami. Adakah perlu kita kata bid'ah? Ya, amalan itu bid'ah. Orangnya jahil, mungkin dia akan berubah pada satu hari nanti. Dia tersilap ketika ini. Tak perlu pun kita nak cari nama dia, bagi bodoh-bodohkan dia, tak perlu. Mungkin dia akan berubah pada satu hari nanti. Dia tak tahu. Waktu sekarang, waktu dia amal buat video dia masih jahil dan diinginkan kebaikan di sebalik amalannya, sedangkan dia tersalah. Wallahu alam. Jelah kalau tuan rumah, kalau orang kubur tu beritahu macam tu dan dia memang tuan rumah, okeylah. Kena tahu siapa tuan sebenar. Kalau orang mati tak ada milik, tak ada harta, tak ada apa dah. Orang meninggal tu meninggal lah, dia tak memiliki apa-apa tempat. Kalau betul ada penunggu, itu dah khurafat tu. Percaya ada tuan rumah suruh begini, itulah khurafatnya. Kalau betul memang ada tuan rumah, betul lah kita pun beradab dengan tuan rumah. Tuan kita mandi dulu, minta maaf, mandi dulu, lebih baik saya tak ziarah, terima kasih, serahkan barang jalan. Kalau tak nak mandi, betul? Syarat tuan rumah begitu, nak masuk rumah saya kena mandi dulu. Nak mandi, tak mandi tak apalah, terima kasih, minta maaf, saya ada kerja lain, saya nak mandi tempat rumah saya. Kita ada hak untuk tolak kalau betul-betul dia tuan rumah. Sekarang ni ceritanya tuan rumah kat Bukit Jerai ni, siapa tuan rumah kat Gunung Jerai ni? Jelas? Qiyas ma'al fariq, qiyas yang tidak ada kaitan. Lainlah kalau kita percaya memang gunung ni ada penunggu dia, ada tempat wali-wali, tempat mulia. Itulah khurafat dia tu. Mana dengan dia kata tuan rumah kata begitu-begitu, itulah khurafatnya. Itulah yang dikatakan sebagai khurafat. Mandinya bukan kosong, mandi disertai dengan kepercayaan yang palsu, khurafah. Jelas? Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.